Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua murid tahun berapa ni? Murid tahun 4. Okey. Jadi berkesinambungan daripada pembelajaran kita pada minggu lepas, cikgu dah suruh kamu buat payung terjun. Okey, jadi cikgu nak bagi penghargaan kepada murid-murid yang telah menghantar awal payung terjun. Okey, jom kita tengok. Ada lihat kan hasil payung terjun yang telah dibuat oleh rakan-rakan kamu. Okey, tahniah kepada yang telah menghasilkan payung terjun. Semuanya kreatif. Okey, kalau tak ada kertas suria, kita boleh guna plastik, boleh juga guna kertas. Okey, dan sebagainya. Okey, jadi pada masa ini, pada hari ini, cikgu nak mengajak kamu bersama-sama dengan cikgu, kita akan membuat penyiasatan berkenaan dengan payung terjun ini. Oleh itu, cikgu dah sediakan satu bentuk soalan latihan. Tolong lihat soalan tersebut sebelum kamu menonton video cikgu ini. Okey, sebab semua jawapan dalam latihan tersebut ada dalam video ini. Okey, jom kita mula. Okey, sekarang di sini cikgu dah hasilkan dua payung terjun yang sama bentuk, sama saiz, sama alat. Okey, semua sama. Kita akan bezakan dia dengan menggunakan jisim plastisin yang tidak sama. Okey, jadi dekat sini jisim plastisin yang akan kita timbang adalah yang pertama sekali gram, 20 gram, dan yang kedua ialah 40 gram. So, lepas ini kita akan membuat penyiasatan dan kita akan menggunakan jam randik untuk mengukur masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, jadi sebelum kita pergi membuat pengujian, kita kena timbang dulu plastisin mengikut ukuran yang kita mahu. Okey, di sini cikgu ada penimbang digital. Okey, di sini cikgu ada penimbang digital. Okey, kita ukur dia bersama-sama sekarang. Okey, sekarang kita akan ukur berat plastisin untuk 20 gram. Okey, kita ambil dulu sikit. Okey, 15 baru, tambah lagi sikit. Terlebih. Okey, sekarang sudah 20 gram. Okey, sekarang kita pergi kepada 40 gram. Okey. Jadi ini untuk 20 gram dan ini lagi untuk 40 gram. Okey, sekarang kita dah ada dua plastisin di mana jisim dia berbeza, iaitu yang satu ini 20 gram dan satu lagi 40 gram. Cikgu tak dapat nak letak 100 gram sebab terlalu besar. Okey. Okey, sekarang ambil payung terjun. Okey, kita akan letakkan di bawah sekali dan kita akan golongkan dia. Okey. Okey. Tidak lagi macam ni. Okey, dan untuk payung terjun berjisim 40 gram pun sama. Okey. Kita bulatkan dia supaya jadi cantik. Okey. Sekarang kita bawa payung terjun kita untuk pergi buat penyiasatan. Okey, sekarang kita dah berada di tapak pengujian kita. Okey, di sini cikgu dah bawa jadual
untuk hasil penyiasatan kita. Okey, ingat balik bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penyiasatan pada kali ini. Ini payung terjun dan cikgu telah letak jisim plastisinnya seberat 20 gram. Ini jisim plastisin seberat 40 gram. Dan cikgu ada jam randik untuk kita mengukur masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak tanya kamu dulu tentang pemboleh ubah yang kita akan gunakan dalam penyiasatan ini. Okey, pertama sekali, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang tidak sama tentang kedua-dua payung terjun ini? Apa yang tak sama? Apa yang dimanipulasikan? Apa yang berbeza? Iaitu apa? Jisim plastisin. Kemudian, apa bergerak balas? Apa pemboleh ubah bergerak balas kamu? Apa yang kamu nak perhatikan hari ini? Apa yang kamu nak catat? Ya? Ya, betul. Kita nak catat masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Manakala pemboleh ubah dimalarkan, apa yang sama? Tempat penyiasatan kah? Bukan. Okay, tempat penyiasatan tak mempengaruhi pun penyiasatan awak. Tapi apa yang kamu malarkan dekat sini ada banyak. Okay? Saiz payung terjun, peralatan yang digunakan untuk kamu buat payung terjun, jarak ataupun ketinggian untuk kamu melepaskan payung terjun. Itu semua adalah pemboleh ubah dimalarkan. Kita kena samakan semua pemboleh ubah tersebut supaya tidak akan ada ralat dalam penyiasatan kamu. Apa yang diubah, apa yang dimanipulasi cuma jisim plastisin saja. Okey, kita nak lihat yang mana satukah mempunyai masa yang paling singkat untuk jatuh ke tanah. Okey, sekarang kita akan buat terlebih dahulu dengan menggunakan plastisin berjisim 20 gram. Okey, kita kemaskan terlebih dahulu. Okey, masa. Okey, cikgu dah letak sifar kat sini. Okey. 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 Kita mesti jatuhkan ni pada kedudukan yang sama dan menggunakan cara yang sama supaya kita tidak ada ralat dalam penyiasatan kita. Okey. So, okey. Jisim plastisin 20 gram. 3, 2, 1. Okey. Okey, catat semua. Untuk 20 gram, berapa masa dia? Okey, 4 saat. Okey, sekarang kita tulis dalam jadual kita. Ada bawa kertas dan buku tak? Okey, 4 saat. Okey. Sekarang kita tukarkan masa kita ke sifar semula dan kita akan jatuhkan payung terjun untuk 40 gram. Okey, kita kemaskan terlebih dahulu. Okey. Sekarang kita buat untuk 40 gram. Okey, dah sedia? 3, 2, 1. Okey, tengok masa dekat sini. So, masa hampir kepada 3 saat. Kita bundarkan kepada 3 saat. Okay, so, kat sini kita tulis 3 saat. Boleh? Boleh? Okey, sekarang kita akan bincangkan hasil penyiasatan kita ini di dalam kelas. Okey, jom.
Okey kelas, kita dah buat penyiasatan tadi. Sekarang kita pindahkan hasil penyiasatan kita ke dalam jadual di papan putih. Okey, untuk 20 gram berapa masa dia tadi? 4 saat. Manakala untuk 40 gram masa dia adalah 3 saat. Jadi kita akan buat hipotesis ataupun hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu jisim plastisin, dan juga pemboleh ubah bergerak balas masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, jadi apakah hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas? Kita lihat dulu dekat sini, corak perubahan ataupun pola. Nombor 20 pergi 40. Apa dia punya corak perubahan? Bertambah ke berkurang? Ya, bertambah. Manakala 4 ke 3, bertambah ataupun berkurang? Ya, berkurang. Okey, cikgu tulis simbol tolak untuk berkurang. Okey, jadi kita gunakan kata kunci semakin corak perubahan PM semakin corak perubahan PB. Ni yang cikgu bulat ni kita ubah. Okey, ini PM kan? Okey, ini PM, ini PB, ini corak perubahan, ini corak perubahan. Okey, dengar jawapan cikgu betul-betul dan tengok maka cikgu ni tunjuk macam mana nak buat jawapan hubungan. Okey, semakin salah ejak. Semakin bertambah jisim plastisin, semakin berkurang masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, saya ulang jawapan hubungan. Semakin bertambah jisim plastisin, semakin berkurang masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, itu adalah hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apakah definisi secara operasi tentang payung terjun ini tadi? Okey, jawapan dia adalah jisim plastisin mempengaruhi masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, saya ulang. Definisi secara operasi adalah jisim plastisin mempengaruhi masa untuk payung terjun jatuh ke tanah. Okey, sampai di sini saja kelas saya. Saya harap semua murid dapat jawapan kepada soalan latihan saya, dan juga jangan lupa hantar kepada saya. Sekian, terima kasih. Bye.